Yes, kita dah sampai dah dekat Kelang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi dekat Kelang ni macam-macam tempat anda boleh lawati. Ada tempat bersejarah, ada tempat makan yang best. Jadi dalam video ini saya nak fokuskan 10 tempat yang anda boleh kunjungi kalau anda datang ke Kelang. Jom kita tengok 10 Wonders of Kelang. Jom kita jejak warisan Kelang. Let's go. Jom kita gerak ke lokasi pertama. Alright, so kita dah sampai ke lokasi yang pertama. Kita sekarang berada di Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz. Bangunan ini telah dibina pada tahun 1909 pada zaman pemerintahan British. Bangunan ini juga telah dijadikan sebagai Majlis Pembandaran Kelang. Dalam galeri ini, dia lebih kepada Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, iaitu Sultan yang ke-8. Di mana lahirnya Sultan yang ke-8, bermulanya Sultan ke-8 menjadi Raja Muda. Apa yang istimewanya seperti tengkorak buaya, mahkota, dia punya pending emas yang dia pakai, dia punya koleksi-koleksi sudu dia beli di luar negara, seperti koleksi lukisan. Datanglah ke Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz dan mengenalilah raja kita. Lokasi yang seterusnya, kita nak lihat keunikan di Galeri Bomba dan Penyelamat Malaysia Kota Raja. Let's go! Dalam Malaysia ni, kalau galeri bomba ni memang ada satu ni lah. Okey, dekat sini kita ada gambar-gambar kenderaan-kenderaan yang digunakan oleh bomba pada zaman-zaman dahulu lah. Okey, kat sini juga terdapat baju-baju anggota-anggota bomba pada zaman dahulu lah. Kapak bomba, helmet, baju dan adalah beberapa lagi barang. Kepada sesiapa yang berminat untuk mengetahui sedikit tentang bomba, bolehlah datang ke sini untuk melihat sendiri sejarah-sejarah yang ada dan juga peralatan-peralatan yang digunakan oleh anggota bomba. Alright, sekarang kita berada di lokasi yang seterusnya. Kita berada di salah satu institusi ilmu yang cukup penting dalam masyarakat. Kita berada di Perpustakaan Cawangan Kelang. Perpustakaan dekat Kelang ni dari ringkasnya bermula awal pada akhir abad ke-19 tu sebenarnya sudah ada, dan perpustakaan itu bermula di stesen kereta api Kelang. Jadi ini mungkin ramai yang tidak tahu. Boleh dikatakan sebagai perpustakaan pertama yang dibuka di antara bandar-bandar kecil di Tanah Melayu masa itu. Jadi perpustakaan inilah yang dekat ATM ni yang menjadi asas kepada Perpustakaan Kelang yang ada sekarang ni di Jalan Tengku Kelana. Penduduk Kelang dia ambil inisiatif sendiri. Yang ini something yang mungkin ramai yang tak tahu. Okey, yang pelbagai kaum dia cari jalan macam mana nak cari duit nak dapatkan sebuah perpustakaan ni dibina. Ini satu yang unik. Tanpa disuruh, tapi warga Kelang sendiri nak. Okey, tadi kita dah dengar dah cerita sejarah di beberapa kawasan yang menarik di Kelang. Kita lapar, jom kita cari makan. Nak cari makan ni pun satu hal juga. Mencabar betul. Aduh, tutup pula. Tak apalah. Sebenarnya saya nak rasa lontong Kelang ni boleh tengok dekat Google, dia buka. Dia cakap buka. Dah tengok gambar-gambar dia pun menarik. Sebab apa? Sebab dia pilihan ramai sejak 1970 lagi. Tak apa, kita tengok destinasi lain. Kedai makan mana yang best dekat Kelang ni. Jom. Kalau kita tanya dekat orang Kelang kan, antara tempat yang mereka akan recommend tempat best makan, Nasi Ambeng Power Jalan Khamis. Kita ada nasi ambeng ayam, nasi ambeng keli, nasi ambeng talapia. Banyak lagi menu dekat situ. Memang sedap dan menggiurkan. Tapi sayang, sampai tutup pula dah. Tengok dia punya menu. Sayang 1000 kali sayang. Tak apa, kita cari tempat makan lain lah. Jomlah kita teruskan perjalanan. Okey, jom kita tengok Congkok Kopitiam. Ini sejak 1940 tapi dia punya ramai pula dah. Yang sini best. Dia punya sarapan pagi memang best. Bukan sahaja satu kaum yang bersarapan, tapi juga pelbagai kaum. Melayu ada, Cina ada, India pun ada dekat sini. Memang cukup best. Tapi ramai sangat lah. Musim-musim COVID-19 ni takut pula nak masuk. Tak apalah, jomlah kita cari lagi. Jalan punya jalan kat Kelang ni kan, rasa macam nak makan cendol lah. Jadi ini adalah salah satu lokasi kita nak pergi di Kelang. Restoran Cendol Kelang since 1972. Lama tu. Padu tak padu? Jom kita masuk cuba. Okay, ni adalah antara menu yang orang order apabila datang dekat sini, dekat Cendol Kelang ni. Kita nak cuba cendol. Cendol dulu. Panas ni, panas.
syahdu baik tengah-tengah panas ni. Lepas tu kena cendol memang terbaik lah. Dia macam-macam jenis cendol. Ada cendol biasa, cendol pulut, cendol campur, cendol ais krim, ABC ais kacang. Ada rojak mie dan juga mie goreng. Ada macam-macam lagi lah menu lain. Singgah sana dah, singgah sini dah. Di sana rancak, di sini rancak. Amboi seronoknya berjalan di Kelang. Jangan lupakan kewajipan kita. Jom kita singgah sekejap di Masjid Diraja Sultan Sulaiman. Masjid ni sebenarnya dah dibina pada tahun 1932 sempena pemasyhuran Kelang sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Selangor. Kalau kita tengok konsep reka bentuk Masjid Diraja Sultan Sulaiman di Bandar Diraja Kelang ni, dia macam agak berlainan dari mana-mana masjid yang ada di negeri Selangor maupun di Malaysia. Daripada hasil bacaan buku-buku sejarah Malaysia, adalah yang mengatakan Masjid Sultan Sulaiman mempunyai pengaruh campuran seni bina Islam Moorish dan seni bina Inggeris. Wah, tengok cantik kan? Alright, kali ni kita nak ke Masjid Bandar Diraja Kelang yang terletak di tengah-tengah bandar dan di tebing Sungai Kelang. Wow. Kalau ikutkan nama sebenar masjid ni, Masjid Kelang Utara. Tapi selepas dirasmikan oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bersempena keputeraan baginda yang ke-64, jadi nama masjid ini ditukar kepada nama Masjid Bandar Diraja Kelang. Masjid ni dibina pada 30 Ogos 2003 untuk mengatasi masalah limpahan jemaah di Masjid India dan Masjid Sultan Sulaiman Kelang. Sambil-sambil kita laksanakan ibadah dekat sana, kita juga dapat lihat ukiran yang unik di masjid ini. Okey, makan selesai, kewajipan selesai. Jom kita nak lepak ni. Rasa macam nak pergi memancing lah. Spot lepak memancing dekat mana? Ni dia, Jambatan Kota. Bila kita cakap mengenai Jambatan Kota ni kan, mungkin ramai yang tak tahu Jambatan Kota ni merupakan jambatan 2 tingkat pertama dibina di Semenanjung Tanah Melayu dan Asia Tenggara pada tahun 1957. Tempat ini bukan sahaja penuh dengan nilai sejarah, bukan sahaja ada kisah tersendiri, tapi tempat ini juga merupakan salah satu tempat yang best kalau nak lepak petang-petang. Tengok tu abang-abang tu, seronok memancing. Yes! Salah satu benda yang anda boleh dapati yang menarik di Kelang adalah Tugu Keris. Nampak tak dekat belakang ni? Besar, babe. Dia bukan sekadar besar, tetapi ada sejarah di sebalik Tugu Keris ini. Tugu Keris atau Tugu Peringatan Jubli Perak ini dibina untuk memperingati sambutan Jubli Perak di bawah pemerintahan Duli Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Jadi untuk maklumat kita bersamalah, tugu ini dirasmikan pada 30 Disember 1985 berbentuk sebilah keris, alat senjata yang melambangkan kuasa dan kedaulatan Raja-Raja Melayu di zaman silam. Di kawasan ini berkeluasan 1.5 ekar dan tugu ini terletak di dalam taman. Ada taman kat sana yang mempunyai kelengkapan seperti alat permainan kanak-kanak, gazebo dan juga pancuran air. Jadi sambil-sambil anda menikmati menenangkan diri dekat taman ni, anda juga boleh tengok Tugu Keris ini. Menarik betul lah kawasan-kawasan dekat Kelang ni kan. Kan best kalau dapat cari satu tempat yang kita boleh bergambar. Kita boleh ambil gambar lawa-lawa, kita boleh post dekat Instagram. Insta-worthy punya gambar lah. Kat mana kawasan dia? Dekat sini. Lawa kan mural dekat belakang ni. Dekat mana? Dekat overseas ke? Tak, masih lagi di Kelang. Dekat sini adalah laman seni safari Royal Kelang Heritage Walk, terletak di Jalan Tengku Kelana, mempamerkan macam-macam mural bermotifkan haiwan safari ini. Dah dirasmikan oleh Datuk Zainal Abidin Abdul Hassan, Ketua Setiausaha KPKT pada 5 Jun 2020 semasa sesi lawatan kerja beliau ke Majlis Perbandaran Kelang MPK. Jadi projek ini diusahakan oleh MPK di kawasan Jalan Tengku Kelana untuk menarik lebih ramai pengunjung. Jom kita nak pergi ambil gambar. Okey, sekian saja pengembaraan pendek kita melawat beberapa tempat bersejarah
di Kelang ini. Sebenarnya banyak lagi tempat-tempat menarik di Kelang ni Kota Raja Mahadi, Gedung Raja Abdullah, Stesen Kereta Api Kelang, Pasar Jawa, Dewan Melayu Kelang, Kelab Diraja Kelang, Taman Bandar Diraja, Taman Pengkalan Batu, bangunan Gedung Sutera Cenai, Jalan Datuk Hamzah Kelang. Memang banyak kawasan-kawasan di Kelang ni yang ada cerita dia, yang ada sejarah dia yang tersendiri. Anda boleh datang ke Kelang dan rasai pengalaman jejak warisan Kelang anda sendiri. Kalau nak cerita dalam satu video ni memang tak cukup. 10 lokasi pun 5 minit memang tak cukup. Jadi anda kena turun ke Kelang dan rasai pengalaman yang best anda sendiri di Kelang.